Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, ya ayyuhallazina amanu, hai segala mereka yang beriman, hukum qisas, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah difardukan atas kamu itu akan qisas, yakni berbalas-balasan pada segala bagai bunuh, sifat dan perbuatannya. Al-hurru bil-hurri, dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka, tiada dengan sebab bunuh hamba. Wal-abdu bil-abdi, dan bunuh hamba dengan sebab bunuh hamba. Wal-unsa bil-unsa, dan perempuan dengan perempuan. Dan telah menyata oleh sunnah bahawa lelaki dibunuh dengan bunuh perempuan dan diiktibarkan bersama-sama pada agama. Maka tiada dibunuh muslim jika hamba sekalipun dengan bunuh kafir, dan jika merdeka sekalipun. Faman ufiya lahu min akhihi syai', maka barang siapa yang membunuh, yang dimaaf baginya yang membunuh daripada saudaranya akan sesuatu dengan ditinggalkan qisas daripadanya pembunuh, dan gugur qisas dengan maaf tengah atau daripada setengah waris. Fattiba'un bil ma'ruf, maka ikut tuntut dengan ambil diat. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menuruti diat kepadanya waris-waris yang mengampun dengan kebaikan, dengan tiada lokek dan tiada kurang. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, bermula yang demikian itu harus qisas dan maaf itu meringankan daripada Tuhan kamu, dan rahmat dengan kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya, seperti yang diputus atas Yahudi dengan qisas dan Nasara dengan diat apabila bunuh orang. Faman i'tada ba'da zalika, maka barang siapa yang sengaja dengan qisas pula kemudian daripada demikian itu maaf, falahu azabun alim, maka baginya azab yang sangat sakit pada akhirat dengan neraka, atau pada dunia dengan bunuh balas. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kamu pada kisah itu hidup. Ya ulil albab, hai sekalian yang mempunyai akal. Kerana seorang apabila ia ketahui ia kena bunuh, apabila ia bunuh orang, nescaya tertegah ia daripada bunuh orang, maka menghidup ia tegah akan dirinya. Dan mereka menghendak dibunuh itu, maka disyariat akan dia. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memelihara kamu daripada berbunuh-bunuh, takut, mudah-mudahan kamu melihara kamu daripada berbunuh-bunuh, takut kamu dibunuh balas. Maka makna qisas itu balasnya, kut tu, dan kut itu bunuh balas. Habis itu ayat.
Kita masuk pada ayat yang ke-178 dan 179 daripada surah Al-Baqarah. Di antara sebab turunnya ayat ini, kerana pada masa jahiliah, apabila berlakunya pembunuhan di kalangan umat Arab, maka balasan yang diambil adalah tidak munasabah. Bila berlaku satu pembunuhan, umpamanya seorang hamba yang terbunuh masa jahiliah, maka apabila sabit kesalahan, dibunuh orang yang merdeka. Ataupun seorang saja yang kena bunuh, atau pembunuh itu seorang saja, maka dia ambil balas dengan 10 orang. Kadang-kadang sampai ketua kaum dihukum bunuh. Kerana orang yang di bawahnya melakukan pembunuhan, pemimpin yang kena hukum bunuh. Kadang-kadang pembunuhan yang tidak disengajakan, seperti kemalangan dan seumpamanya, sehingga dihukum bunuh akan orang yang tidak sengaja itu. Dan tidak ada hukuman maaf, bahkan bunuh semata-mata. Ia ni tidak ada pilihan. Apabila datangnya Islam dengan turunnya ayat ini, maka pembunuhan balas hanyalah ditentukan apabila pembunuh itu hamba, yang terbunuh itu hamba, maka balasannya dengan hamba, maka yang merdeka dengan yang merdeka. Ulama-ulama membahaskan dengan panjang lebar dalam masalah qisas, dalam kes pembunuhan ini. Qisas maknanya bunuh balas. Kita bunuh orang, sabit kesalahan, orang bunuh kita. Orang bunuh keluarga kita, sabit kesalahan, dihukum bunuh pembunuh tersebut. Dalam masalah qisas, dia ada keringanan hukuman apabila waris bersetuju menerima diat, bayaran denda. Yang menyatakan persetujuan menerima denda ataupun meneruskan hukuman bunuh adalah waris. Ini bercanggah dengan sistem yang berlaku pada masa sekarang, iaitu yang memberi keampunan kepada pembunuh tidak ada kena-mena dengan waris. Ini bukan satu keadilan. Hanya waris saja yang berhak memberi kemaafan untuk menerima diat ataupun membebas terus pembunuh jikalau redha oleh para waris. Dan inilah sebenarnya keadilan. Sebab itulah tidak ada hukum yang lebih adil melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita kena bunuh, kita tak boleh ampunkan pembunuh. Orang lain tak ada kena-mena. Padahal kita ni adalah anak waris bagi si mati. Kita berhak untuk mengampunkan akan pembunuh apabila kita rasa itu yang terbaik. Begitu juga apabila kita mahu diteruskan hukuman bunuh ke atas pembunuh yang telah membunuh ayah kita, tiba-tiba orang lain berhak pula untuk memberi maaf kepada pembunuh. Kita yang menjadi mangsa, anak yatim yang kehilangan ayah yang telah dibunuh, tidak mempunyai hak sedikit pun. Ini bukan keadilan, ini adalah kezaliman. Maka mempertahankan kezaliman adalah satu dosa besar di kalangan umat manusia. Itulah kita kena bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan berusaha supaya dikembalikan hukum qisas sebagaimana yang sabit di dalam Al-Quran ini, untuk dijadikan sebagai hukuman yang mutlak di dalam negara kita. Di dalam panjang perbahasan ulama, di antara masalah-masalah yang dibincangkan berkait dengan qisas ini, adakah dihukum bunuh jikalau yang membunuh itu adalah anaknya, adalah ayah. Ini dibincangkan oleh ulama-ulama. Kalau ayah yang menjadi pembunuh, kena qisas tak? Qisasnya makna bunuh balas. Tapi kalau yang membunuh itu adalah ayah, ayah bagi si mati, ayah yang membunuh anak, jadi yang menjadi mangsa bunuh adalah anak. Jumhur ulama berpendapat bahawasanya seorang ayah yang telah sabit kesalahan membunuh anaknya, maka tidak dikenakan qisas. Ini pandangan jumhur ulama.
Maksudnya, jika yang membunuh itu adalah ayah kandung bagi yang dibunuh, maka tidak dikenakan hukuman mati. Kerana sabit dengan hadis-hadis yang sahih, di antaranya sabda Nabi SAW, la yuqtalu walidun biwaladih, tidak dibunuh akan seorang ayah dengan sebab membunuh anak. Inilah yang telah diamalkan oleh jumhur ulama dan sebahagian daripada ulama-ulama di kalangan sahabat. Kemudian ada orang kata sejak ayah boleh bunuh anak dah gitu. Dia tak faham. Maksudnya tidak dikenakan hukuman mati, tetapi dikenakan hukuman yang lain, seperti hukuman ta'zir dan seumpamanya. Bukanlah dibebaskan, bukan bebas gitu. Macam orang kata kalau kita mencuri tak cukup nisab, maka tak kena potong tangan. Dia sedap. Kita tengok nisab, kalau nisab potong tangan 1,000, dia curi 800. Cakap bodoh lah betul. Maksudnya kalau tak sampai 1,000 tidak dipotong tangan, tetapi bukan dibebaskan, ditangkap, dipenjarakan dan dirotak. Bukan mana sedap gitu. Cuma tidak dipotong tangan apabila tidak cukup nisab. Dia tidak sama dengan zakat. Zakat lain. Kalau kita ada kambing 40 ekor, nak cukup setahun 19 ekor buat ngekor. Bila tinggal 39, tak kena zakat. Selamat tu orang kambing. Tetapi dalam kes hudud, walaupun tidak cukup nisab, kamu tetap dikenakan hukuman. Walaupun tidak dipotong tangan, tetapi hukuman penjara dan takzir, hukuman rotan sedang menunggu. Bukan mana sedar. Ini cakap orang yang jahil. Umpamanya dalam kes zina, hanya dikenakan hukuman hudud. Ia ini rotan 100 rotan bagi penzina, teruna dan dalu. Apabila sabit dengan 4 orang saksi, dan sabit berlakunya persetubuhan. Dia kata sedar, kita tak payah setubuh. Tak sampai hak setubuh, tak kena hukum. Mana tak kena hukum? Tak kena hukum rotan 100 rotan. Dikenakan hukum takzir kerana sabit kesalahan. Tak dikenakan hukuman penjara, hukuman rotan dan seumpamanya. Dan kata lagu tu. Jadi seorang ayah bukan maknanya dia bebas boleh membunuh anaknya, tetapi hukuman yang dikenakan atas ayahnya yang menjadi pembunuh tadi bukanlah hukuman qisas. Al-Imam Al-Jassas menyebut bahasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah pernah menjatuhkan atau memutuskan kes pembunuhan anak oleh ayahnya sendiri berdasarkan hadis ini, dengan disertakan, disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar bahawanya seorang ayah telah membunuh anak, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, walaupun sabit kesalahan ayah, jelas sebagai pembunuh, tetapi Sayyidina Umar tidak mengenakan hukuman mati kepada ayah tadi. Dan hukuman yang dijatuhkan oleh Sayyidina Umar ini disaksikan oleh ulama-ulama di kalangan para sahabat yang lain, dengan keadaan tidak ada seorang pun ulama dari kalangan sahabat yang menentang. Maka jadilah hadis ini sebagai hadis mutawatir. Maknanya, kalaulah sahabat-sahabat ada yang tidak bersetuju dengan perbuatan Sayyidina Umar yang membiarkan tidak dikenakan kisas ke atas pembunuh ayahnya, maka tentu sahabat-sahabat lain akan menentang perbuatan Sayyidina Umar. Kerana sahabat ni, kalau salah sikit, walaupun sama-sama sahabat, tetap akan ditegur oleh sahabat. Kerana golongan sahabat ini yang sentiasa ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau benda ni munkar, sudah tentu akan ditentang ataupun dicanggah oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi diam segala sahabat, maknanya redha segala sahabat, bersetuju dengan hukum Sayyidina Umar, tidak mengenakan kisas ke atas pembunuh anaknya sendiri. Melainkan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan seorang ayah itu harus dikenakan hukuman kisas apabila dia yang membunuh anaknya sendiri.
Jadi pandangan jumhur ulama adalah mazhab kita Syafi'i, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Hanbali. Pendapat jumhur ulama inilah yang lebih kuat kerana nas-nas yang telah ada seperti hadis yang telah kita dengar tadi. Itu masalah membunuh di kalangan ayah yang membunuh anaknya sendiri. Daripada itu terbit pula daripada pandangan-pandangan yang lain sehingga melaratkan, walaupun tidak disebutkan dalam hadis, jikalau mak yang membunuh anak, mak juga tidak dikenakan hukuman mati kerana dia juga sebahagian daripada anak. Kerana itulah keluar satu kaedah, tidaklah dibunuh akan usul dengan sebab furu', iaitu asal tidak dikenakan hukuman mati jika dia yang mematikan akan furu'. Asal maknanya asal seseorang. Kita ni anak, asal ayah. Kita dengan ayah, kita menjadi furu', ayah menjadi usul. Kita dengan anak kita, kita menjadi usul asal, anak kita menjadi furu', yang ini cabang. Mak pun tidak dikenakan hukuman mati apabila mak yang membunuh anak. Dalam kes sekarang banyak yang bunuh anak. Anak yang masih hidup, lepo dalam jambang, dalam apa, beranak dua nikah, mati anak tu, tidak dikenakan hukuman mati menurut pandangan jumhur ulama. Tetapi tidaklah dibiarkan gitu, bahkan dikenakan hukuman ta'zir. Mana-mana daripada pesalah yang melakukan jinayah yang boleh dikenakan hudud, tetapi gugur hudud dengan sebab tidak cukup nisab atau kurang bilangan saksi, maka dikenakan akan hukuman ta'zir, iaitu yang lebih rendah daripada hudud. Seorang yang mencuri boleh dipotong tangannya apabila ada dua orang saksi yang adil. Tetapi jikalau hanya seorang saksi yang adil, maka tidaklah dipotong tangan, tidak dikenakan hudud kerana kekurangan saksi. Tetapi bila sabit kesalahan, wajib dikenakan hukuman ta'zir, dan pencuri wajib memulangkan balik barang kepada tuan punya barang ataupun nilai barang. Dia mencuri sabit kesalahan, dilihat oleh seorang saja saksi yang adil, yang mengecam dia ni ialah mencuri, maka seorang ini tidak cukup saksi untuk memotong tangannya. Walaupun harga barangan telah melebihi daripada nisab, namun begitu apabila dia gugur hukuman potong tangan, dia kena hukuman ta'zir, iaitu penjara ataupun rotan, dan wajib memulangkan barang yang telah dicuri. Itu hukuman Islam, bukan bebas wada gitu. Kemudian berlaku perselisihan di kalangan ulama, jikalau seorang yang dibunuh oleh ramai orang, adakah dihukum bunuh semua orang yang membunuh itu ataupun tidak. Yang ni kalau 20 orang dia pakat bunuh seorang, gua nak kisah ke tak? 20 orang bunuh seorang. Kalau seorang bunuh seorang, sabit kesalahan, hukum mati. Dan kalau yang membunuh tu 20 orang, 20 orang dia pakat pegang tukur seseorang tangan, 1, 2, 3 kerotung kata tak boleh seretak. 20 orang yang melakukan pembunuhan seretak, maka adakah kesemuanya dihukum bunuh ataupun lagu mana? Jumhur ulama iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi harus dijatuhkan hukuman bunuh ke atas semua yang terlibat. Itu pandangan jumhur ulama. Walau ramai mana sekalipun 200 orang dia pakat membunuh seorang. 200 orang dia pakat membunuh seorang, dan sabit kesalahan 200 orang itu oleh hakim. Yang sabit 200 ini terlibat untuk membunuh, maka 200 orang itu juga dikenakan hukuman mati serentak dengan sebab mematikan seorang saja maksud. Jumhur ulama berdalil dengan beberapa hadis. Di antara hadis yang terkenal dalam masalah ini, diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar pernah membunuh 7 orang kerana seorang anak yang telah dibunuh di San'a, dan ia berucap kepada penduduk-penduduk San'a, sebuah bandar,
Lau tamala'a alaihi ahlu San'a laqataltuhum. Kalau berpakat seluruh penduduk bandar San'a ini sekalipun, aku akan jatuhkan hukuman bunuh kepada semua penduduk bandar ini. Ini 7 orang, kata Sayyidina Umar. 7 orang terlibat dalam membunuh seorang budak. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an menjatuhkan hukuman mati ke atas 7 orang. Kemudian dia kata, kalau pakatlah semua penduduk negeri ni, San'a ni, untuk membunuh budak ni, aku akan jatuhkan hukuman bunuh ke atas semua orang. Dalam kes ini tidak disebut oleh Nabi SAW dengan jelas, iaitu tidak ada hadis yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW secara detail, melainkan keluar daripada mulut para sahabat, iaitu Sayyidina Umar. Jadi apabila tidak ada hukum ini di dalam Al-Quran, hendaklah dilihat kepada hadis. Apabila tidak ada di dalam hadis, maka dilihatlah akan perkataan sahabat yang dipersetujui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Kata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, perbuatan Sayyidina Umar semasa memerintahnya menjatuhkan hukuman bunuh ke atas 7 orang dengan sebab bunuh seorang budak telah dipersetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi masuklah ijma' sahabat juga adalah satu daripada dalil hukum syarak. Tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Tidak ada di dalam hadis ijma'. Sama dengan ijma' sahabat ataupun ijma' di kalangan ulama-ulama yang selepas di zaman sahabat. Kes ini adalah ijma' sahabat. Jika diam segala sahabat, dipanggil ijma' sukuti. Jikalau membenarkan dengan perkataan oleh segala sahabat, dipanggil ijma' qat'i, yang putus. Jadi sahabat-sahabat juga membenarkan perbuatan Sayyidina Umar, bukan kerana takut kepada Umar, tetapi kerana betul tindakan Umar. Sayyidina Umar telah betul, iaitu menjatuhkan hukuman mati ke atas 7 orang pembunuh, walaupun hanya seorang yang menjadi mangsa bunuh. Maka jadilah ijma' juga sebagai dalil hukum syarak. Di samping satu lagi dalil yang terakhir, iaitu qiyas. Kerana itulah Al-Imam Syafi'i pernah menyebut dalam perkataannya yang terkenal dalam kasus menjatuhkan hukum, la yahillu li ahadin an yaqula hadha halalun wa la hadha haramun illa min jihatil arba'. Tiada boleh seseorang itu nak mengatakan ini halal atau ini haram melainkan daripada 4 dalil. Al-Kitab yang pertama dalil Quran, was sunnah yang keduanya hadis, wal ijma' yang ketiganya mesti ijma', awil qiyas dan yang keempatnya adalah qiyas. Ini saja sumber hukum Islam yang boleh dijadikan sebagai dalil untuk menjatuhkan sesuatu hukuman. Dan ada suatu hadis di mana Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Lau anna ahlas sama' wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahumullahu fin nar." Andainya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi berpakat dalam menumpahkan darah seorang Islam, seorang yang beriman, maka Allah pasti akan menjerumuskan sekalian mereka ke dalam neraka. Dalam hadis ini tidak menyebut tentang hudud ataupun kisah, cuma menyebut tentang neraka. Yang ini kata Rasulullah SAW, kalau semua orang di langit dan di bumi dia pakat, dia berkomplot untuk menumpahkan darah orang beriman, maka Allah Ta'ala akan memasukkan semua sekali yang berpakat itu, walau berjuta-juta orang sekalipun, disembamkan ke dalam api neraka. Maka ulama-ulama kiaskan akan hadis ini dengan melakukan pembunuhan, iaitu apabila Allah Ta'ala akan mesembamkan semua pembunuh ke dalam api neraka, maka sudah tentu tidak salah dijatuhkan hukuman mati ke atas semua pembunuh di dalam dunia ini. Kerana neraka adalah balasan untuk hari akhirat, dan qisas dan hudud atau ta'zir adalah seksa yang dibangsakan kepada dunia.
Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan hukuman qisas dengan sebab nak jaga keselamatan orang, nak menjaga jiwa manusia. Kerana itu Allah Taala kata dalam qisas itu ada kehidupan. Maka kalau manusia mengetahui bahawa orang yang banyak membunuh orang lain tidak akan dikenakan hukuman bunuh, sudah tentu mereka akan diantaranya saling membantu dalam usaha melakukan pembunuhan yang menjadi lawan bagi mereka. Dengan sebab itu akan terjadi tersia-sialah darah manusia dan bermaharajalelah kerosakan di muka bumi. Yang ni kalaulah orang ramai yang membunuh, tidak boleh dihukum mati dengan sebab ramai sangat, maka mungkin ada orang yang nak lakukan pembunuhan, dia akan pakat ramai. Jadi lagu tu. Tak, oleh itu menjatuhkan hukuman mati iaitu qisas ke atas pembunuh yang ramai adalah satu mana hukuman yang sangat tepat dan menasabah dengan akal. Memang betul pun. Sebab kalau dikenakan hukuman bunuh hanya jika yang membunuh itu seorang, umpamanya seorang yang bunuh, hukum mati. Kalau ramai bunuh, tak kena hukum mati. Maka manusia yang jahat, dia boleh bunuh orang dengan berpakat ramai-ramai. Apa kita pakat ramai tak kena tak kena hukum mati. Tak. 10 orang, dia pun kata untuk imam, mati untuk imam. Tak kena hukuman. Apa 10 orang. Jadi bermaharajalelah pembunuhan, kerosakan berluasa di muka bumi. Ini tidak benar. Tak. Kerana di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Yang ini dengan hanya kita bunuh 10 orang tidak mengapa. Kerana dengan sebab kita bunuh 10 orang pembunuh, maka ratusan nyawa lagi akan dapat meneruskan kehidupan di bumi Allah. Itu makna kehidupan. Kemudian apakah cara untuk melaksanakan hukuman qisas? Ini juga dibincangkan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab fiqh. Apabila telah sabit hukuman qisas, kita dengar dah wajib melakukan qisas. Qisas itu diwajibkan di dalam Alkitab. Maka macam manakah cara nak melakukan hukuman mati? Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan pelaksanaan hukuman mati yakni qisas boleh dilakukan dengan cara bagaimana pembunuh itu melakukan pembunuhan terhadap korban. Diboleh tak betul? Ini pendapat jumhur ulama. Macam mana cara dia melakukan pembunuhan? Maka cara itu boleh diarahkan oleh pihak mahkamah untuk dimatikan pembunuh. Contohnya jikalau pembunuh itu melakukan pembunuhan dengan menolak akan mangsa daripada tempat yang tinggi, maka boleh ditolak akan penjenayah tersebut yang telah sabit kesalahan juga daripada tempat yang tinggi. Ditolak ni, dibunuh orang, dia naik, tekak lapang, Wisma Negeri, dia tolak jatuh bawah, matilah. Maka sabit kesalahan, orang tengok belakang dia, maka boleh ku ambil buat dia orang naik atas tekak lapang, tolak dia, boleh hukum lagu tu. Jadi orang lain takut orang tengok. Lepas tu tak boleh dikatakan zalim dalam kes ini. Dia kata zalim mana dia buat gitu juga. Dia buat gitu. Lepas tu kalau buat mata, balas mata, kalau gigi, balas gigi. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kami telah tuliskan ke atas mereka, yang kami fardukan ke atas mereka, kami wajibkan ke atas mereka di dalam Alkitab itu, bahawasanya nyawa balas nyawa. Wal aina bil ain. Mata orang kita dicocok buta, maka hakim marah cocok mata kita sebutir buta juga. Wal anfa bil anfi. Hidung ni hidung. Wal uzun bil uzun. Telinga dengan telinga. Kawan tu tengok tidur nyingi guting telinga. Putus. Sabit kesalahan, hakim kata jatuh hukuman guting telinga. Wali kata dah maaf terus hukuman. Kalau maaf bayar 40,000 telinga. Umpamanya. Tak kena lah, dibayar dia. Gigi dengan gigi. Begitu jugalah dalam kes qisas, iaitu mengambil nyawa.
maka harus dibunuh, dijalankan hukuman bunuh. Bagaimana cara dah tahu sifat dan kaifiat pembunuh itu melakukan pembunuhan. Dan jikalau dia membunuh akan mangsanya dengan mengatok kepalanya dengan batu, maka harus dibalas hukuman dengan dipukul kepalanya juga dengan batu. Jadi pendapat ini berdalilkan dengan beberapa daripada hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna yahudiyan dhaha ra's imra'atin bihajar faradaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu bihajar. Pernah terjadi dalam suatu kes, seorang lelaki bangsa Yahudi telah memukul kepala seorang perempuan dengan batu dan mati perempuan. Dia ambil batu, dia katok kepala perempuan. Besarlah batu tu, mati. Maka Nabi pun memerintahkan, apabila sabit kesalahan dan cukup jelas dengan saksi dan keterangan, Nabi SAW memerintahkan supaya dibalas hukuman ke atas pembunuh Yahudi ini dengan diketuk kepalanya juga dengan batu. Ini berlaku, dipecahkan kepalanya dengan batu. Walaupun kita tengok sengung balasan yang seperti ini, tetapi ini adalah keadilan. Kita berkata orang nyanyi lah dia main katok kepala dengan batu gitu. Kita tengok sebelah pihak nak adil. Tak. Kita tengok pada mangsa pula. Kita tak kata nyanyi. Kita kata nyanyi pada yang kena hukum. Yang dibunuh kita tak kata nyanyi. Tak. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahawasanya cara melakukan pembunuhan ke atas pembunuh ini atau balas bunuh ini ialah dengan perkara dengan menggunakan pedang atau yang seumpama pedang. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang berbunyi maksudnya tidak ada qisas melainkan dengan pedang. Ini ada suatu hadis yang berbunyi demikian. Tidak ada qisas, tidak ada bunuh balas melainkan dengan pedang. Jadi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, pembunuh itu walaupun melakukan pembunuhan dengan bermacam-macam sifat dan cara, tetaplah balas bunuh oleh pihak pemerintah ke atas pembunuh tersebut hanyalah dengan pedang ataupun dengan seumpama pedang. Bukan mesti pedang lah, yakni diputuskan kepalanya, dipotong kepalanya, dipisahkan kepala daripada badan. Ini tak mesti pedang, benda tajam lah, benda yang tajam yang boleh memutuskan kepala daripada pedang, daripada badan. Kerana ini adalah hukuman yang paling ringan jikalau dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang lain. Kerana bila kepala itu terpisah daripada badan, maka kesakitan adalah amat kurang. Kerana kesakitan ini adalah dengan sebab saraf otak yang memberikan rasa sakit kepada anggota-anggota yang terlibat. Bila kita jirit paku, dia naik ke otak dulu, dia kabur dulu. Naik ke otak tu akan pulang balik untuk memberitahu kepada tapak kaki sakitnya. Gitu. Jadi bila buang otak, kerak dah saraf otak, dia tak nak naik ke otak, nak kabur balik, jadi tak sakit. Ini kajian ulama betul juga. Sebab tu kalau orang belah hospital tak sakit kan? Tak. Bila dicocok bius, bius itu dimasuk dalam saraf, dan saraf itu memberitahu kepada otak supaya kat gigi bila dikenakan pisau ke atas perut, doktor letak pisau taweh kat gigi, mu dah sampai simpang olah otak. Itu maknanya khayal. Tak. Jadi kalau dak bius, otak tu mari kabur balik, memberikan rasa sakit kepada sel-sel perut yang dipotong oleh pisau. Dah ni kerak dah kepala. Nah. Lepas tu dah kata kaki gedi kerak kepala dak sakit guanya. Lepas tu bukan sakit. Lepas tu adalah nadi. Nah, tu nadi. Dia gerak belakang dia nadi. Nah. Dan juga dalam hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda,
Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibah. Apabila kamu melakukan pembunuhan, maka lakukanlah dengan baik, dan bila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Yang ni kalau dalam peperangan dibenarkan kita membunuh musuh. Boleh bunuh musuh tak dalam perang, Haji Mat? Tak ada. Kena buat tak kena gitu. Lepas tu dia tikam sungguh, kita tikam buat dulu. Allah lama kita. Dalam kita boleh tikam sungguh pun Allah juga. Tak. Maknanya bila diharuskan bagi kita berperang, maka di dalam peperangan adalah pembunuhan. Tak. Tetapi pembunuhan yang dibenarkan syarak. Boleh tembak musuh, boleh tikam musuh, boleh kerak pada musuh, boleh lepak bung tempat musuh. Tak. Itu pembunuhan. Maka lakukanlah pembunuhan dengan jalan yang baik. Fa'ahsinul qitlah, maknanya bila kamu membunuh dalam peperangan, bunuh dengan cara baik. Maknanya tidak boleh mencincang-cincang tadi. Dia buat macam ke daun bawang, ketang gitu. Macam nak buat taunyak mana boleh. Dah mati dah sudah. Adapun orang kafir dia zalim di dalam peperangan. Naknya cincang ni apa? Macam yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Siapa? Haji Mat? Siapa bunuh Sayyidina Hamzah? Tak ingat dah. Pagi tu semua dah ingat. Budak suruhan Hindung. Tetapi bila mati, budak tu lepas tambak je. Tidak zalim lah. Lepas tambak je. Tak zalim. Bos dengan Hamzah. Yang zalimnya Hindung. Kerana Hindung dia cicang pelah dada, pelah perut. Itu zalim. Bila telah mati, dia belah dada dah pula. Ini yang tidak boleh. Hak budak ni lepas dibolehkan dalam peperangan. Kena dah dia buat untuk mematikan saja. Bila mati, mari Hindung. Orang perang. Haji Mat beramak tak belah dada orang? Orang mati dah. Belah lepas tu dicari jantung. Jumpa pula. Bukan saja ambil jantung, mamah pula jantung. Pelang pula. Potong hidung pula. Tu jangan main-main kalau kau perempuan nama hidung. Ada langsung tu. Kita tak berani nak buat gitu. Tengok kucing kena langgar tubik darah pun susah dia. Jadi kemar mulut. Ni boleh belah dada orang lain pula. Doktor je belah dada je. Tidak gamak nak ambil jantung bolang mulut punya. Mereka doktor gila. Ni hebat lagi. Dia boleh ambil jantung bolang mulut. Ini zalim lah. Melampau batas tidak dibenarkan. Begitu juga ketika kita sembelih, maka hendaklah kita baikkan kelakuan sembelih. Ijazah bila kamu nak melakukan sembelihan, fa'ahsinul zibah, elokkan sembelih kamu. Jangan buat melampau batas. Melampau batas. Sembelih di antaranya diikat semua kaki haiwan sampai tak geruk, dan tidak dilepaskan kaki itu bila disembelih. Tak boleh. Ulama larang daripada hadis. Sampai sutik kapung nyek lembu. Tak geruk lembu. Nak mengucap tak boleh. Dia tekan atas pipi atas mata pas sembang. Nyanyi. Kalau orang pandai 2 orang je. Perubah lembu. Ni 3 tialang hari. Ekor 6 orang pergi. Tak keruk ekor. Tubik tahi. Kakainya pegang kaki sebelah kaki 4 orang. 16 orang. 4 batang kaki. Atas kok tiang TMB sebatang. Mana anda? Nyanyi je. Seekor lembu. Tu kata tidak ada adab-adab yang baik dalam melakukan penyembelihan. Tu dah lepas pula. Dah beri makan. Dia kena sunat beri makan minum. Sehingga dia rasa kenyang dan hilang daripada dahaga. Di antara lagi masuk di dalam hadis mengelokkan kelakuan sembelih, jangan diasah pisah depan lembu. Asah pisah depan lembu. Kita pagi pilih, hari ni mari mu senyum sangat dah. Cakap pula ke lembu.
Tunggu kan datang ngaji lah. Nah, kalau buat lebih kurang kita tak boleh. Nah, walaupun kita susuk dah, jangan bunyi khing asal bisa biar jauh. Itu adat-adat yang baik. Adat terbaik hanya ditonjolkan oleh Muslim pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba tak baik juga. Umat kita contoh yang terbaik, Nabi kita contoh yang terbaik, umat contoh yang tidak baik. Nah, dan tidak kita sembelih di hadapan kawan-kawan. Kalau dia sembelih, nak sembelih ayat dengan sembelih depan ayat. Nah, dengan sembelih depan ayat, biar ayat-ayat lain tak nampak. Itu juga ada adab yang baik. Baik. Siapakah yang berkelayakan dalam melakukan urusan kisah? Maksudnya siapa yang mesti melakukan, siapa yang berhak dalam urusan melakukan hukuman bunuh? Ulama-ulama sepakat bahawa tidak ada siapa pun yang boleh menguruskan pembalasan bunuh ini melainkan pihak kerajaan. Pihak pemerintah, iaitu mahkamah dan pihak pemerintah. Maksudnya individu tak boleh melakukan kisah, tak boleh. Walaupun dia yang bunuh ayah kita pergi cari malam kita bunuh balas pula, tak boleh. Dia kena pihak pemerintah. Jadi tidak boleh diwenang-wenangkan, dibuat mudah dalam masalah ini. Benda yang hanya boleh dikerjakan oleh pemerintah, maka hanya pemerintah lah yang halal melakukan perkara ini. Sebab itulah haram kita bunuh seorang pembunuh tanpa dibenarkan lagi masa membunuhnya oleh pihak pemerintah, tak boleh. Walaupun sampai kesalahan. Nah, cuma kita tidak dikenakan hukuman pada hari akhirat. Tak kena hukuman dah. Ulama-ulama kata kita pergi bunuh pembunuh yang bunuh ayah kita. Nah, dalam dunia dikenakan hukuman, tetapi di akhirat tidak lagi. Sebab kita menggunakan tindakan yang betul, tetapi dalam dunia kita melakukan satu tindakan yang salah, kerana orang yang berhak melakukannya kita nafikan hak dia. Sebab tu walaupun kita buat perkara yang betul, tetapi kita tidak diberi kuasa perkara itu, ada menjadi satu kesalahan. Tak boleh. Tak boleh. Dikira salah pada hukum dunia. Walaupun tindakan kita betul, dikira salah juga jikalau perkara itu hanyalah diperuntukkan untuk pihak yang berkuasa saja. Dia juga dalam kes. Umpamanya kita pergi hospital, tak, kita tengok seorang yang sakit. Sakit sangat. Dan kita kata dah doktor kata gua ni, doktor kata minggu depan belum. Esok baru nak mesyuarat. Dah cakap nak sakit kali. Minggu depan baru nak belah. Kita pun tengok masuk bilik doktor, pisah dia, guting ada. Nak jarum ada, kita pun cocok bebek kurang. Nak heret dia pekuk mulut kain buruk. Nak kita pun belah perut, buanglah segala barang-barang kanser-kanser, kita buang boleh. Serak-serak guting-guting lapor tebung, lapor kotika. Kita pun jari-jari mula menolong dia. Boleh ada baik. Kena kita ni dari segi syariat mesti dikenakan hukuman. Kena jail kita. Memang salah kita. Walaupun betul kita buat, pasal kita tak ada kuasa begitu. Berbahaya kepada orang yang lain. Mungkin kita ni buat molek, orang lain buat tak juga harap. Lepas tu tak boleh. Tapi pertinakan betul. Dia jadi baik segar pada mula-mula. 3 hari ni ambil kita. Ada umpamanya. Dah doktor minggu depan kita pergi belah dia apa pergi biu apa semua, jahit kita pukang kali, tapi baik jadi molek dia. Salah juga kita di sisi syarak. Mesti dikenakan tindakan, dikenakan hukuman. Sebab apa salah dah kita buat betul. Tak boleh. Mesti dikenakan hukuman. Sebab memang mu lah nasib baik tu. Dan kalau orang lain ikut mu attack, tak bahan tanah orang lain. Orang lain pun ikut mu attack. Masing-masing nak pergi tolong jahit attack hak dari dia, nak tolong belah dia attack. Hak mu ialah hak mu kena sekat jarang, kena sungguh. Dan ramai lagi mati terus orang. Maka jika diberi dibuka pintu begitu, maka akan jadi kerosakan. Kita tengok sibuk nak jalan, kita pun ambil baju terapik, sarung tangan terapik, kita duduk tengah jalan. Jalan apa semua. Memang lepas sungguh orang geng. Kita kena takat dia 3 hari. Pasal bukan bidang kuasa kita. Tapi walaupun kita tujuan kita baik dan perbuatan kita betul, kerana orang yang telah diperuntukkan untuk menjalankan perkara-perkara ini telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Tiba-tiba mereka tidak melakukan apa yang telah sabit, yang telah ditetapkan oleh Alkitab, maka mereka lah yang akan menanggung dosanya
di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya daripada ayat kisah ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memang telah mensyariatkan kisah di dalam Alkitab sebagai satu kewajipan ke atas hamba-Nya, sebagai satu kefarduan ke atas kita yang beriman, dengan tujuan kemaslahatan kebaikan umat manusia itu sendiri. Bukan benda ni sunat, bukan benda ni fardu, bukan benda ni benda ni harus ataupun tidak boleh, bahkan ini adalah satu ketetapan kewajipan yang diwajibkan ke atas kita. Yang Allah Taala mula dengan kutiba alaikumul qisas, ditulis ke atas kamu kisah. Ini Tuhan wajibkan kita puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Maka kita mempertahankan kewajipan puasa, samalah juga kita mesti mempertahankan kewajipan peruntukan undang-undang kisah. Demikian lagi juga kisah tujuannya adalah untuk mengecilkan akan kelakuan jenayah itu, dan bukan boleh menghapuskan jenayah, kerana jenayah akan kekal sampai kiamat. Jadi kisah, hudud dan seumpamanya hukuman daripada Allah bukan untuk menghilangkan terus, tidak ada langsung perkara-perkara jenayah, tetapi ada satu kaedah untuk mengecilkan volume jenayah, ataupun kejadian jenayah itu untuk dikurangkan sehabis-habis kurang. Maka tidak ada hukuman yang paling tepat melainkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam zakat juga, zakat bukan untuk menghapuskan kemiskinan, untuk mengurangkan kemiskinan. Maka qisas, hudud, ta'zir dan sebagainya juga untuk mengurangkan akan jenayah dengan kadar yang paling minimal. Kemudian kisah ini sebenarnya ada kehidupan jika kita lakukannya. Sebab jikalau dikenakan hukuman penjara saja atau denda, maka ramai lagi mangsa yang akan hilang nyawa. Maka dimatikan satu nyawa akan mengekalkan ramai nyawa lagi. Dengan sebab walaupun janganlah mengekal kehidupan, mana hukum mati tu. Dengan kita matikan dia daripada dunia ini, terselamat berbagai-bagai lagi beberapa lagi nyawa yang jika ditakdirkan dia hidup, dia mungkin membunuh beberapa orang nyawa lagi. Kemudian pembalasan yang dilakukan dalam kisah yang tidak tepat dengan Al-Quran dan hadis adalah dikira zalim. Maka itu setiap hakim ataupun mahkamah mesti meneliti hukuman balas yang ada dalam peruntukan masing-masing supaya bertepatan dengan Alkitab. Kalau yang lain daripada yang disebut di dalam Alkitab, semuanya adalah dilarang oleh Islam dan dikira jahiliah dan zalim. Tiap-tiap kejahilan jahiliah, hukuman yang zalim adalah diharapkan oleh Allah. Kemudian wali-wali ataupun waris bagi yang menjadi mangsa, dia saja yang berhak memberi keampunan atau tidak memberi ampun. Bukanlah orang lain, bukan agung, bukan apa, bukan hari jadi datuk dia jadi ni boleh bebas. Tak ada kena-mengena. Kerana mangsalah yang berhak memberi keampunan. Dia yang merasa kepahitan, kesusahan akibat hilang mangsa. Maka anak dia akan rasa susah, macam mana perihnya kehilangan ayah yang telah dibunuh. Maka anak tersebut sebenarnya lebih berhak daripada siapa juga di atas muka bumi untuk memberi ampun ataupun tidak kepada pembunuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina